Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fidah bin Kamarudin. InsyaAllah hari ini saya akan menghuraikan atau menceritakan tentang kenapa umat Islam boykot Perancis. Jom dengar. Perancis dan permusuhan terhadap umat Islam bukanlah subjek baru sebenarnya. Negara yang berdirinya Menara Eiffel yang sombong itu termasuk dalam koalisasi Salibiyah yang menyerang Palestin. Atas nama agama, perang salib tak dapat dielakkan sehingga mengorbankan beribu nyawa. Malahan puak salib menjajah tanah Palestin yang merupakan kiblat pertama umat Islam, sehinggalah dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Perancis antara negara barat yang banyak menumpahkan tanah air umat Islam dengan belahan benua Afrika dan Asia. Antaranya yang dijajah oleh negara sekutu salib ini ialah Algeria, Tunisia, Syria, Lubnan, Maghribi dan juga Mesir selama 3 tahun dan lain-lain negara. Tidak sedikit penderitaan dihempap kepada umat Islam di Algeria. Seramai 1 juta jiwa umat Islam telah dibunuh. Perjuangan jihad umat Islam di Algeria telah dipimpin oleh Sheikh Abdul Qadir Al-Jazair, dan kezaliman negara penjajah terakam dalam sejarah air mata umat Islam. Perancis dalam bingkai sejarah kepada Islam juga pernah mahu menganjurkan teater untuk menghina Rasulullah SAW. Setelah dihidu perancangan jahat ini oleh Sultan Abdul Hamid, maka baginda telah mengambil tindakan yang tegas. Lalu duta Perancis di Istanbul telah dipanggil menghadap dan diberikan amaran tegas. Ketika itu Khilafah Osmaniyah walaupun pada tahun 1909 dilihat sudah agak lemah, namun Sultan Abdul Hamid akan mengisytiharkan perang umat Islam terhadap Perancis jika pementasan teater tersebut diteruskan. Jadi tindakan berani dan bermaruah Sultan Abdul Hamid berjaya menghentikan serangan Perancis kepada maruah Rasul yang mulia itu. Kini episod kebiadaban Perancis berulang kembali dan memicu kemarahan umat Islam. Jadi pemimpin Turki Erdogan telah menyeru dunia Islam membuka mata akan kebiadaban Perancis ini. Langkah memboikot adalah langkah yang praktikal. Dunia gempar apabila tragedi meletus isu penghinaan kepada Rasulullah. Abdullah, seorang remaja berusia 18 tahun, ditembak mati dengan 9 biji peluru oleh polis Perancis. Pihak keselamatan Perancis juga bertindak secara kasar apabila memasuki masjid dan mengasari jemaah masjid. Negara bekas penjajah ini kini mempunyai 10 juta Muslim. Sebahagiannya adalah migran daripada negara-negara bekas tanah jajahan Perancis. Kita sambung balik kisah Abdullah. Abdullah telah memenggal kepala gurunya Samuel Paty kerana telah menghina junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Gurunya telah menayangkan karikatur hinaan ke atas Rasulullah SAW di dalam kelas dengan alasan hak kebebasan dan berekspresi. Itulah juga kefahaman sebahagian besar masyarakat Eropah yang liberal dan meninggalkan kehidupan beragama. Abdullah seorang pemuda yang dikenali baik dan patuh pada agama. Keluarganya berasal daripada Rusia. Remaja ini juga tidak pernah mempunyai rekod jenayah ataupun rekod kesihatan mental. Umat Islam sewajarnya mengangkat kisah anak remaja ini sangat cintakan Rasulullah SAW, sebagaimana kisah Zaid yang kita tahu, kisah Zaid bin Ad-Dasinah dan Khuwailid bin Adi dalam peristiwa strategi Ar-Raji' di zaman Rasulullah SAW. Gurunya Samuel Paty yang menghina Rasulullah pula
telah mendapat pengiktirafan daripada Presiden Perancis Emmanuel Macron yang sangat tidak suka tentang agama Islam. Abdullah dilabelkan sebagai pengganas oleh pemimpin utama Perancis itu. Jadi, apakah sikap dan tindakan yang mampu umat Islam lakukan terhadap Perancis? Sebagaimana membalas pengiktirafan yang dibuat oleh Presiden Perancis, sangat wajar kita umat Islam memboikot segala produk dari Perancis. Elakkan membeli dan menggunakan produk buatan mereka, sehingga Perancis mengubah sikap terhadap umat Islam dan memohon maaf atas penghinaan tentang Nabi Muhammad SAW. Sebarkan maklumat akan kempen ini, video ini, demi maruah Rasulullah SAW. Boikot sehingga Perancis akur dengan tuntutan umat Islam.